Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Syukur kepada Ilahi kerana dengan izinnya dapat kita bersua kali ini di dalam satu forum ilmiah bagi membincangkan berkenaan salah satu isu yang berlaku di dalam bidang pendidikan pada masa kini. Sebelum itu, saya ingin mengalukan para hadirin pada majlis kita pada hari ini. Semoga kita semua akan memperoleh manfaat yang berguna pada forum ini, insya-Allah. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, izinkan saya mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita pada hari ini, iaitu Cabaran Akidah Semasa. Orang Islam di Malaysia pada ketika ini berdepan dengan cabaran kekuatan akidah kerana kewujudan doktrin dengan pelbagai ajaran yang menyeleweng daripada agama Islam. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Idris Ahmad, selain perlu menangani isu penyebaran fahaman Syiah dan ajaran-ajaran sesat, liberal di negara ini juga menjadi perkara yang perlu ditangani. Fahaman liberalisme dan pluralisme merupakan salah satu contoh bagi ajaran sesat yang berkembang pesat di negara maju dan membangun, termasuklah negara kita. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu mari kita berkenalan dengan dua orang ahli panel kita yang cantik dan menawan pada hari ini. Jangan ragu dan jangan risau kerana para hadirin sememangnya tidak asing lagi dengan panel-panel kita pada hari ini. Baiklah, di sebelah kanan saya, ahli panel pertama, Ayu berbaju kurung, Saudari Nur Izan Malihah binti Kamarul Hisham dari Praktikum MT26. Selamat datang, Saudari. Terima kasih saudara moderator. Alhamdulillah bersyukur atas hadrat ilahi kerana kita semua berpeluang untuk menjalankan forum pada hari ini. Semoga forum hari ini memberi manfaat kepada semua. Dan di sebelah kiri saya pula, nampak pemalu tapi bijak berkata-kata, Saudari Nur Syamina binti Mosdi. Saudari, apa khabar? Terima kasih saudara. Alhamdulillah saya baik-baik sahaja. Bagaimana pula dengan saudara moderator? Alhamdulillah, saya berada dalam keadaan baik. Maka saya berada di sini bersama saudari dan para hadirin. Sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, soalan saya pada panel pertama, apakah pendapat anda tentang fahaman liberalisme? Mohon saudari memberikan penjelasan tentang pengenalan dan ciri-ciri pemahaman liberalisme. Silakan saudari. Terima kasih saudara moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah ditakrifkan oleh para ilmuwan kita tentang topik kita pada hari ini, saya akan menerangkan kefahaman liberalisme, iaitu atau lebih mudah difahami sebagai demokratik yang amat mementingkan kebebasan individu sehingga memperbolehkan manusia melakukan apa saja atas hak individu. Kebebasan yang dimaksudkan adalah seperti kebebasan bersuara dan cara hidup individu, seperti fahaman dan tradisi politik yang menggalakkan kebebasan dan hak sama rata bagi setiap individu dalam masyarakat. Ini bermakna sebuah negara dan kerajaannya mesti menghormati dan melindungi kebebasan dan hak setiap rakyat dalam pelbagai aspek kehidupan manusia. Liberalisme umumnya berkembang dalam sistem demokrasi kerana kedua-duanya mempunyai konsep kebebasan. Walau bagaimanapun, pemahaman ini menggalakkan kebebasan individu. Kebebasan ini bukanlah kebebasan tanpa had, tapi ada perintah dan mesti diambil kira. Selain itu, saya juga ingin menyatakan tentang Islam liberal. Islam liberal merujuk kepada aliran yang memiliki ciri keterbukaan dan kebebasan yang lebih daripada apa yang ada dalam syariat Islam yang asli lagi tulen. Dalam konteks ini, aliran ini merupakan serangan pemikiran dan kebudayaan di mana bentuk-bentuk serangan yang secara tidak langsung dilakukan bagi meruntuhkan pegangan agama masyarakat Islam serta boleh memberi kesan kepada keruntuhan Islam. Jadi, apakah ciri-ciri sebenar yang dapat kita ungkapkan mengenai liberalisme ini? Jadi saya akan memetik dari Dwi Siswanto.
Disebut ada 5 ciri liberalisme. Yang pertama, bentuk pemerintahan demokrasi adalah yang terbaik. Pernyataan ini dapat disokong dengan melihat semangat liberalisme yang dijunjung tinggi di negara besar seperti Amerika Syarikat, Perancis dan Jerman. Hal tersebut dapat dilihat dari penerapan demokrasi yang membuat rakyat bebas berpendapat dan berekspresi. Yang kedua, masyarakat mempunyai kebebasan intelek yang lengkap termasuk kebebasan bersuara dan kebebasan beragama. Ketiga, kerajaan hanya mengawal kehidupan rakyat dengan cara yang terhad. Ini bermaksud hak manusiawi rakyat tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh kerajaan dan ditentukan oleh diri mereka sendiri. Seterusnya, ciri yang keempat merupakan kuasa seseorang ditakrifkan sebagai perkara yang buruk dalam kehidupan. Menurut Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, liberalisme lahir daripada fokus tamadun barat yang amat mementingkan individualiti berbanding tamadun lain yang mengambil berat soal status, kasta dan tradisi. Liberalisme dalam sejarahnya menginginkan wujudnya kepelbagaian dalam gaya hidup dengan cara melindungi hak dan kepentingan golongan kelas menengah, kelompok minoriti agama, kelas pekerja, orang miskin, minoriti kaum, wanita dan kelompok kurang upaya. Oleh kerana itu, pemerintahan dijalankan sedemikian rupa sehingga penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah. Jadi pendek kata, kekuasaan dicurigai sebagai cenderung disalahgunakan dan kerana itu sejauh mungkin perlu dibatasi. Ciri terakhir yang saya akan bincangkan ialah mereka mempercayai kebahagiaan individu adalah matlamat utama. Sekian dari saya. Terima kasih Saudari Izian atas penjelasan yang begitu jelas tentang fahaman liberalisme dan ciri-ciri fahaman tersebut. Sebentar tadi, Saudari Izian telah menyatakan tentang fahaman liberalisme ini. Jelaslah bahawa fahaman liberalisme ini merupakan suatu fahaman yang memisahkan aspek agama dan pemikiran seseorang tentang kebebasan, di mana amalan bebas boleh diamalkan dalam agama. Di zaman serba canggih dan moden ini, terdapat banyak kewujudan aplikasi di laman sosial yang juga memberi impak besar ke atas seseorang individu dan membawa banyak perubahan dalam pelbagai aspek kehidupan seseorang individu, masyarakat dan agama. Justru, saya ingin menanyakan persoalan seterusnya kepada ahli panel kedua kita yang petah bila berbicara, Saudari Syamina. Apakah pendapat anda tentang fahaman pluralisme? Terima kasih moderator yang tidak kurang peta bicaranya. Pluralisme agama ialah satu fahaman yang menyatakan bahawa semua agama adalah sama. Ia juga merupakan satu bentuk toleransi agama di mana agama apa-apa pun dalam pandangan fahaman ini hanyalah merupakan jalan yang berbeza untuk menuju titik kebenaran yang sama. Kerana semua agama pasti akan menghantar penganutnya menuju syurga. Walau bagaimanapun, Islam tidak menganggap bahawa Tuhan yang disembah oleh orang Islam adalah Tuhan yang disembah oleh agama lain. Penyelesaian Islam terhadap pluralisme adalah mengakui perbezaan dan identiti agama masing-masing. Pujahan ini dapat diperkukuhkan lagi dengan surah Al-Kafirun ayat ke-6 yang bermaksud untukmu agamamu dan untukku agamaku. Seterusnya, marilah kita beralih kepada ciri-ciri pluralisme, iaitu antaranya adalah pluralisme agama mempunyai satu gerakan yang terancang serta berlindung di bawah gerakan-gerakan seperti global ethics, human rights, interfaith dialogue of faith and civilizational dialogue. Di samping itu, ideologi dan fahaman pluralisme agama merupakan suatu serangan mental dan penjajahan pemikiran yang berbahaya terhadap Islam serta penganutnya. Hal ini demikian kerana ia dilakukan secara halus untuk menyeluruhkan pemikiran umat Islam dengan menggunakan nama seperti rasional, toleransi dan perpaduan. Selain itu, ia juga mempunyai jaringan luas hampir di seluruh dunia termasuklah negara kita, negara Malaysia. Pluralisme agama juga lebih cenderung meletakkan neraca akal melebihi neraca agama kerana bagi mereka akal dianggap sebagai berautonomi dan mampu memikirkan segala-galanya. Di samping itu, ia menanamkan bibit
kekeliruan dan ketidakpastian dengan menggunakan moto yang kelihatan baik dan mulus seperti One God, Different Ways, Unity in Diversity dan sebagainya. Ia juga mempunyai elemen-elemen fahaman Islam liberalism, sekularism, rasionalism, penolakan autoriti keagamaan, longgar dalam perbahasan mengenai hakikat kebenaran sesuatu agama dan sentiasa cuba menyelamatkan agama-agama yang pelbagai. Ciri-ciri pluralism ini juga memisahkan nilai dalam agama dengan menyatakan nilai sejagat atau universal mengatasi kebaikan nilai agama dan ia menidakkan peranan agama dalam kehidupan seseorang. Seterusnya, ia juga memperjuangkan kebebasan mengeluarkan pendapat dalam beragama. Kononnya, setiap orang tu berhak untuk memberikan pandangan walaupun pandangan itu sebenarnya bertentangan dengan agama atau pandangan itu boleh menyakiti penganut-penganut agama yang lain. Terima kasih ahli panel kita yang kedua, Saudari Syamina, atas penjelasan yang cukup baik saya kira. Sudah terang lagi bersuluh, fahaman liberalism dan pluralism merupakan salah satu contoh bagi ajaran sesat yang berkembang pesat di negara maju dan membangun termasuklah negara kita. Fahaman ini berkembang pesat kerana pada zaman moden, terdapat pelbagai media massa seperti media digital, media siaran, media luaran dan media cetak. Seterusnya, persoalan untuk ahli panel kita yang pertama, Saudari Izian, apakah faktor-faktor penyebaran fahaman liberalism dan pluralism? Terima kasih kepada saudara moderator di atas persoalan yang mana pada saya sungguh bernas sekali. Jadi, apakah faktor penyebaran fahaman liberalism dan pluralism? Sebelum itu, saya amat menitik beratkan supaya anda semua dengar dengan baik supaya kita dapat menjadi lebih peka dengan persekitaran dan semoga kita menjauhi pemahaman ini. Jadi, faktor utama yang menjadi punca penyebaran pemahaman ini adalah media massa. Seperti yang kita sedia maklum, media massa merupakan medium yang terbesar dan berpengaruh dalam kalangan masyarakat kini. Penyebaran dalam bentuk hiburan yang terdapat dalam majalah ataupun internet akan menarik perhatian pengguna media massa dan mempengaruhi mereka untuk menyelidik tentang pemahaman tersebut. Jadi sebagai contoh, melalui artikel seperti Ulil Absar Abdullah dalam majalah Gatra 21 Disember 2002 menyatakan bahawa semua agama adalah sama. Semuanya menuju jalan kebenaran. Jadi Islam bukan agama yang paling benar. Jika seseorang itu lemah dalam akidah, mereka akan mudah terjebak dengan pemahaman yang patut kita hindari ini. Jadi faktor yang kedua merupakan penyebaran melalui ajaran agama yang telah difatwakan sesat. Menurut Hilmi, Ernie dan Saleh, Kamaruddin dan Fahana, antara ajaran-ajaran keagamaan ini ialah ajaran Ayah-Pir atau yang dikenali juga dengan Kerajaan Langit Ayah-Pir. Ajaran ini diasaskan oleh Arifin Muhammad di Hulu Besut, Terengganu. Marzuki Ismail Mina Ahmad Latifah Abdul Mazid mengatakan Ayah-Pir telah memperkenalkan ajaran yang mempromosikan semua agama mempunyai kebenaran yang sama dan setiap orang berhak untuk mengamalkan agama dengan apa jua yang mereka sukai. Jadi, faktor yang ketiga merupakan penyebaran melalui badan-badan bukan kerajaan. Badan bukan kerajaan NGO yang memainkan peranan dalam penyebaran pluralism agama antaranya ialah melalui Malaysian Interfaith Network, MIN. MIN mempunyai 20 badan gabungan termasuk Konrad Adenauer Foundation, KAF, Institut Kajian Dasar, IKD, Sister in Islam, SIS dan lain-lain. NGO di dalam MIN banyak menyokong kepada penyebaran pluralism agama di Malaysia. Sebagai contoh, Yayasan Konrad Adenauer Stiftung telah membiayai Persidangan Kebangsaan Towards the Formation of Interfaith Commission of Malaysia yang diadakan pada 24 hingga 25 Februari 2005 di Bangi. Manakala pada 2007, Konrad Adenauer Stiftung Singapura dengan kerjasama Malaysia Association for American Studies, MAS, telah menerbitkan buku Religious Pluralism in Democratic Societies, Challenges and Prospects for Southeast Asia
Europe and the United States in the New Millennium 2007. Buku ini sebenarnya merupakan koleksi kertas kerja yang dibentangkan di seminar MAAS, International Conference on Religious Pluralism in Democratic Societies di Kuala Lumpur pada 20 hingga 21 Ogos 2002. Jadi dengan ini telah saya menyatakan faktor-faktor penyebaran pluralism dan liberalism yang telah berlaku di Malaysia sendiri. Sekian dari saya. Jawapan yang sangat mantap telah diberikan oleh saudari Nur Izian. Namun begitu, pastinya ada cara-cara untuk mengatasi fahaman liberalism dan pluralism ini daripada tersebar dan menjadi barah dalam masyarakat kita. Apakah pendapat anda tentang persoalan ini, saudari Nur Syamina? Pada pendapat saya, antara salah satu cara berkesan dalam mengatasi fahaman liberalism dan pluralism ialah pihak berwajib seperti JAIS, MAIS, JMS, JPSS dan lain-lain sewajarnya memperbanyakkan lagi pelaksanaan aktiviti membabitkan sesi penjelasan, seminar, konvensyen dan pemantauan bagi memastikan fahaman liberalism ini serta pluralism ini dapat ditangani sehingga ke peringkat akar umbi. Tindakan dan pemantauan berterusan melalui media sosial juga perlu diambil bagi membendung penyebaran fahaman liberalism itu. Pada masa yang sama, pihak berwajib seperti MAIS juga sewajarnya mempergiatkan lagi pengeluaran beberapa buku berkaitan kesedaran akidah untuk rujukan orang ramai serta sentiasa proaktif dalam melaksanakan aktiviti pemantauan, risikan dan siasatan secara berterusan termasuk penglibatan kerjasama orang awam ke atas fahaman yang disyaki hendaklah kembali aktif. Pihak berkuasa juga perlulah menasihati kepada semua umat Islam di setiap negeri supaya sentiasa mematuhi fatwa yang telah ditetapkan oleh negeri masing-masing. Hal ini demikian kerana jika terdapat kegagalan dalam mematuhi fatwa tersebut, pihak berwajib perlulah menitikberatkan pengambilan tindakan undang-undang mengikut enakmen jenayah syariah. Pujahan ini dapatlah dikait-rapatkan dengan satu hadis sahih iaitu dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah mencegahnya dengan lisan. Jika tidak mampu juga, hendaklah mencegahnya dengan hatinya. Itulah selemah-lemah iman. Selain daripada itu, saya amat menyokong usaha rakyat dalam memupuk semangat prihatin dalam diri kalangan masyarakat. Dalam erti kata lain, tak usahlah kita menunding jari kepada mana-mana pihak, sedangkan masyarakat kita sendiri kurang rasa empati terhadap isu ini. Hal ini dapat dibuktikan apabila tercetusnya isu liberalism maupun pluralism di setiap ceruk pergerakan kita. Percaya atau tidak, akan ada segelintir daripada masyarakat kita akan memilih untuk memulau, membiarkan, malah mengambil mudah terhadap individu yang mengamalkan pemahaman seperti ini. Alangkah baiknya jika masyarakat kita berani melahirkan generasi Islam yang teguh semangatnya dalam meneruskan ajaran agama Islam, bersesuaian dengan keratan ayat suci Al-Quran yang bermaksud, dan janganlah kamu berasa lemah dalam perjuangan mempertahankan dan menegakkan Islam, dan janganlah kamu berduka cita terhadap apa yang menimpa kamu, padahal kamulah orang-orang yang tertinggi mengatasi musuh dengan mencapai kemenangan jika kamu orang-orang yang sungguh-sungguh beriman. Surah Al-Imran ayat 139. Sekian, terima kasih. Kembali semula kepada saudara moderator. Hadirin yang dikasihi, memang sudah tidak dapat disangka lagi pihak yang berkuasa memainkan peranan yang amat penting dalam mengatasi fahaman liberalism dan pluralism yang sedang melanda dalam masyarakat kita pada hari ini. Seperti yang sudah dinyatakan saudari panel kedua kita sebentar tadi, masyarakat juga memainkan peranan yang amat penting dalam mengatasi masalah ini. Jika kita saling menyalahkan sesama sendiri, sudah pasti masalah ini tidak akan selesai. Baiklah, masa amat mencemburi kita, berbagikan masa yang tinggal beberapa minit lagi, saya membuka ruang forum bagi sesi soal-jawab. Baiklah, soalan pertama kita iaitu, adakah fahaman ini sebenarnya hanya satu bentuk perbezaan pendapat dalam Islam saja?
Saya serahkan soalan ini kepada ahli panel kedua kita. Bagi soalan sebentar tadi, pada pendapat saya, fahaman ini bukan setakat perbezaan pendapat tetapi amat bertentangan dengan Islam dan boleh menjurus kepada syirik dan mungkin kepada murtad. Dalam fahaman pluralisme, jika kita mengatakan semua agama adalah sama, jadi tidak perlu menganut Islam. Apa guna Tuhan memberi amaran yang banyak dalam Al-Quran mengenai perbuatan orang kufur dan menolak peringatan Tuhan? Tidakkah ini akan menunjukkan seolah-olah orang Islam dan agamanya tidak memiliki sifat toleransi kerana tidak mahu menerima fahaman orang lain? Kita bukan tidak mahu terima fahaman orang lain, tetapi setiap benda yang menggugat akidah dan menafikan syariat, kita tidak boleh terima. Dalam Islam, ada perkara sudah katai, iaitu ditetapkan seperti sifat Tuhan yang kita boleh persoalkan. Begitu juga dalam hukum syarak, seperti ibadah puasa, solat dan mengucapkan 2 kalimah syahadah. Demikian sahaja daripada saya. Terima kasih atas penjelasan sebentar tadi ahli panel kedua kita. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada soalan yang kedua, iaitu apakah yang diperjuangkan oleh Islam liberal ini? Saya serahkan soalan ini kepada ahli panel kita yang pertama. Terima kasih kepada soalan yang telah ditujukan itu. Jadi, apakah yang diperjuangkan oleh Islam liberal ini? Di Malaysia, golongan Islam liberal ini telah mula memperjuangkan pelbagai isu bertujuan menyebarkan idea liberalism secara lebih meluas. Antara agenda golongan ini ialah memperjuangkan fahaman pluralism agama dengan menyamatarafkan semua agama agar kedudukan agama Islam sebagai agama yang paling benar dapat dihapuskan. Dari secara tidak langsung, kedudukan agama Islam di Malaysia dapat direndahkan sehingga boleh mengundang kepada gejala murtad. Perkara ini selari dengan salah satu tuntutan IF Suruhanjaya Antaragama Interfaith Commission supaya membenarkan orang Islam untuk murtad tanpa dikenakan apa-apa halangan dan tindakan. Selain itu, golongan Islam liberal juga berusaha untuk menghapuskan kedaulatan agama Islam sama ada secara langsung atau tidak langsung. Kedudukan agama Islam di Malaysia sebagai agama bagi persekutuan atau Islam sebagai agama negara sengaja ditafsirkan dengan Islam sekadar agama rasmi sahaja. Tujuan mereka menyatakan demikian adalah untuk menjadikan Malaysia sebagai negara sekular berpaksikan demokrasi liberal yang tidak terikat dengan agama Islam. Jadi dengan sebab inilah mereka turut menentang pemerkasaan terhadap mahkamah syariah dan undang-undang syariah. Mereka juga berhasrat untuk menghapuskan institusi-institusi agama Islam di Malaysia. Terima kasih atas persoalan yang diutarakan oleh para hadirin serta terima kasih kepada ahli panel kita yang sudi memberikan penjelasan yang ringkas dan padat. Hadirin yang dihormati sekalian, sebelum kita menutup tirai majlis forum kita pada hari ini, izinkan saya mempersembahkan serangkap pantun. Tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Saya mewakili ahli panel kita pada hari ini mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir dan mendengar forum ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia.